Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera yang dihormati Cik Sandy dan rakan-rakan kelas pidato perdana. Hari ini kita sungguh berdoa kerana masing-masing dapat melapangkan diri, dapat melapangkan masa untuk kita berada di dewan ini untuk meneruskan perjuangan kita dalam kelas pidato perdana. Berbalik pada tajuk kita pada hari ini, azam dan hala tuju kerjaya saya pada tahun 2015. Kalau pada orang lain tahun ulang tahun ataupun tahun baru mereka adalah pada 1 April 2015, pada saya tahun ini tahun baru saya adalah 16 bulan 1 pada 2015. Kenapa saya bercakap begitu, tuan-tuan dan puan-puan? Kenapa? Saya sekarang sedang menjalankan satu projek Sarjana Negeri Bangka dengan Kerajaan Pusat, iaitu bekalan air untuk dibekalkan di kawasan Merlimau, yang mana air itu diambil daripada pipe daripada Negeri Johor. Kerja itu saya telah mula laksanakan daripada bulan 9 tahun ini dan mesti disiapkan pada 16 April 1 pada 2015. Di mana kalau kerja itu saya gagal siapkan pada tempoh tersebut, pada tahun baru Cina, satu Merlimau, satu Jasin akan ada masalah bekalan air. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, boleh bayangkanlah tekanan yang saya hadapi daripada bulan 9 sehingga hari ini, dan tinggal berapa hari je lagi baki yang untuk saya siapkan kerja ni. Jadi lebih bersedialah. Sebab ni kita rakan-rakan serius yang mana air tersebut kita beli daripada Johor, air mentah untuk diproses, dan Johor sebenarnya pun berharapkan pipe ni siap. Kalau tak ada, kita Merlimau sekarang menggunakan air daripada Durian Tunggal yang mana dapat menampung sehingga hujung tahun saja. Jadi kalau air daripada Durian Tunggal itu dibekalkan kepada kawasan Merlimau, bermakna di Durian Tunggal pula yang bermasalah. Kerja ini agak menekan saya, di mana setiap malam saya kena mantau laporan kepada Yang Berhormat Datuk Esko. Kerana projek ini di bawah pantauan Ketua Menteri sendiri yang mana tidak mahu sebarang isu pun tentang bekalan air. Hari ini progres kerja sudah sampai 90%. Saya hanya tinggal 90%. Maaf, tinggal 10%. Tapi sayangnya saya tak boleh buat apa-apa kerana kawasan yang saya nak memasang pipe tersebut banjir. Dan saya masih mengharapkan lagi kuasa Tuhan untuk membantu saya supaya saya boleh siapkan kerja ini pada yang masih ditetapkan dan masyarakat terselamat daripada jatuhan air. Kalau saya berjaya pada 16 hari bulan 1 tersebut, baru saya boleh bercerita tentang tahun baru saya. Kerana di situ menjadi titik mula saya ataupun mungkin titik gagalnya saya untuk meneruskan kerjaya saya sebagai kontraktor pipe. Kerana kegagalan saya akan memberi impak yang besar pada kerajaan negeri sendiri pun akan rasa malu kerana gagal membekal air yang bersih, dan pihak pembangkang pun akan sama-sama mengambil kesempatan untuk menggunakan isu ini sebagai isu nasional. Kerana air adalah satu isu yang sangat berat, sangat penting dan sangat senang dimanipulasikan oleh mana-mana pihak, baik daripada kerajaan ataupun pembangkang. Bermula daripada 16 bulan 1, saya dan rakan-rakan sekerja, rakan-rakan sejawat, rakan-rakan pekerja akan mengambil cuti. Kami akan mula-mula cuti pada minggu terakhir bulan 1. Kerana hingga hari ini, waktu cuti mereka hanya hari Ahad saja. Christmas, tahun baru Ifah Bali sebelum ini, sambutan Muharram pun terpaksa bekerja demi memastikan kerja ini siap. Saya telah melalui fasa melaksanakan satu projek yang agak penting di negeri Melaka. Jadi pada tahun depan saya bercadang untuk berehat dalam keadaan untuk melaksanakan kerja-kerja seperti yang begini. Jadi kerja-kerja tersebut, kerja-kerja yang saya masih ada di tangan, saya akan agihkan di kalangan pekerja-pekerja senior saya, pekerja-pekerja yang lama bersamaan setia dengan saya, dan membiarkan mereka bergerak sendiri. Pada saya sudah masa untuk pekerja-pekerja yang ada ni bergerak sendiri, berlatih diri sendiri untuk menjadi majikan, untuk menggaji pekerja dan untuk melatih supaya mereka boleh pergi jauh lagi. Kehidupan kontraktor air di Melaka ni umpama bola. Kalau kita tengok jam di dinding tu, kebanyakan kontraktor-kontraktor senior yang ada, senior daripada saya sekarang berada dalam lingkungan pukul 1, pukul 2, yang mana mereka dalam proses untuk turun ke bawah. Hari ini saya pada di pukul 12, yang mana kalau saya berjaya pada 16 bulan 1 ni, saya akan duduk di situ lama sikit lah. Kalau gagal, saya mungkin akan duduk pukul 1, pukul 2.
Tetapi saya nak sediakan rakan-rakan pekerja saya ini yang berada sekarang ni, yang mungkin pada dalam pukul 6, pukul 7, supaya mereka boleh bergerak naik ke atas, menggantikan legasi-legasi yang ada. Jadi saya berharap kawan-kawan saya yang ada di sini mendoakanlah saya supaya saya dapat menyiapkan kerja ini, supaya saya dapat menyambut tahun baru pada 16 Februari 2015 dengan senyuman, dengan kegembiraan dan kepuashatian, kerana dapat melaksanakan tanggungjawab saya sebagai seorang kontraktor, melaksanakan tanggungjawab saya sebagai pemimpin masyarakat, memimpin kepada pekerja-pekerja saya demi memastikan amanah tanggungjawab yang diberikan kepada saya dapat dilaksanakan dengan baik. Terima kasih. Encik Saidi boleh tanya satu soalan? Sejauh manakah kesannya terhadap masyarakat di Merlimau jikalau projek tuan terlewat siap, bukan tak siap, terlewat siap? Okay, terima kasih Tuan Saidi atas soalan. Setiap perkara yang berlaku ada harganya. Siap awal seperti yang dijangkakan, masyarakat Merlimau akan tidak merasa apa-apa. Mereka akan merasa selesa macam hari ini. Mereka pun tak sedar yang bahaya menanti mereka, yang bahawa bekalan air boleh terputus pada tahun baru Cina nanti. Itu harga bila kita siap pada tempoh waktu yang ditetapkan. Tetapi jika kita terlewat, ada kemungkinan, kalau terlewat sikit, kemungkinan berlaku catuan tu tiada. Kerana kita masih ada lagi sempadan masa untuk membantu daripada semua-semua lain. Tapi terlewat lebih daripada 15 hari, Jasin Merlimau mungkin akan berlakunya rusuhan seperti yang terjadi pada bulan 6 tahun ini, yang mana mereka semua mandi dengan air mineral. Bukan kerana kerajaan negeri Melaka kaya bagi mereka minum mandi dengan mineral, tapi mereka terpaksa beli air mineral tersebut kerana air yang dibekalkan agak kotor. Bukan kotor, tapi agak beralkali, dan air tersebut masam. Itu jawapan saya. Terima kasih. Encik Zubair nak tanya satu soalan? Tadi kata ada apa tu, pipe tu nak ambil air daripada Johor kan? Ada apa perjanjian ke dengan kerajaan negeri Johor, ataupun kita dibagi percuma ke negeri Melaka, Johor bagi percuma air ke Melaka? Okey, terima kasih Encik Zubair. Mengenai air yang ada di Melaka, kita kerajaan negeri Melaka membeli air mentah daripada Johor. Setiap kali kita melakukan yang buat ni sekarang ni, membeli, dah beli ke ataupun yang kena beli ni, yang sekarang ni kena beli ke ataupun kita beli air mentah. Kita sekarang ni kita ada membeli. Ada sekarang ni lah. Tetapi bukan untuk menyediakan keadaan yang kita akan hadapi pada bulan 1 nanti. Tapi kita membeli sebagai simpanan. Oh, air pada simpanan lah. Kita simpan air mentah. Dan air yang kita beli pada waktu ini bukan untuk kawasan Merlimau, tapi untuk kawasan Jasin Utara. Jadi kita terpaksa menyediakan satu pipe lain daripada sumber yang lain, tapi masih kita beli pada Johor untuk kita bekalkan kepada kawasan Jasin Selatan. Yang mana kawasan Jasin Selatan kawasan yang besar, kerana meliputi sehingga ke kawasan Merlimau, kawasan-kawasan Tedung, dan kawasan hingga ke Serkam. Kita beli air mentah. Kita akan masuk kepada logi rawatan air terlebih dahulu. Rawatan dilaksanakan oleh kerajaan negeri Melaka. Kita hanya beli air mentah, yang mana untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan, sekali je kita on pump untuk alihkan air mentah, kerajaan negeri terpaksa membayar syarikat air Johor RM90,000 sehari. Untuk kos operasi pump dan bekalan elektrik. Air mahal. Projek yang dilaksanakan sekarang ni untuk membantu kerajaan menjimatkan duit sebanyak RM120,000 sebulan. Kalau lebih jaya dilaksanakan pada masa ditetapkan, kerajaan negeri akan jimat RM120,000 sebulan. Dengan modal sekali bayar
pada harga 1.6 juta. Kalau kita kira pulangan modal, kerajaan negeri akan dapat pulangan modal dalam tempoh 1 tahun saja.